Saya Albina, sekali lagi kita bersama Bicara Pustakawan. Kali ini kita bersama dengan Puan Ruzana, pustakawan di Pustakawan Sarawak, bahagian perkhidmatan maklumat. Betul Sebab dulu Puan Ruzana dia di State Record Repository. Berapa tahun berada di State Record Repository? Saya berada di State Record Repository bermula dari tahun 2010 sehinggalah ke tahun 2018 lah. Mula-mula saya berada ditempatkan di bahagian pengurusan akhir. Lepas itu saya dipindahkan ke bahagian Serokiana sehinggalah pada tahun 2018 saya berpindah ke sektor perkhidmatan perpustakaan di bawah bahagian perkhidmatan maklumat. Sehingga kini 2010 until 10 tahun. 11 tahun. Untuk makluman Puan Ruzana dia berbangsa Iban dari Kapit. Actually saya ada dari Kapit, tapi keluarga saya menetap di Bintangor dan juga rumah panjang ada di situ. So merata-rata tempat lah. Tapi kini saya menetap di Kuching karena bertugas di Pustakaan Negeri Sarawak. Okey, mungkin kita akan bercakap Iban Kita akan bercakap bahasa Malaysia ataupun Puan Ruzana bolehlah bercakap apa sahaja yang hendak Puan Ruzana sesuai dengan kita punya viewer dekat luar sana nanti Okey, beliau akan bercerita mengenai bibliografi. Tajuk mungkin agak baru untuk kita di sini. Jadi aku kat masuk nuan madah namanya biblioterapi Okey, biblioterapi tu nya merupakan salah satu terapi lah. Okey, terapi yang kalau dari segi mental, dari segi psikologi, biasanya kita akan ada psikologi terapis ataupun kita ngagai ngagai klinik psikiatri untuk mendapatkan terapi daripada pakar psikiatri ataupun pakar psikologi. And then mereka akan prescribe ubat kadang-kadang kita setidaknya akan ada prescribe ubat mengikut kepakaran psikologi. Jadi dalam biblioterapi itu yang merupakan terapi minda menggunakan bahan bacaan ataupun buku lah. Jadi pustakawan itu pun fungsi dan peranannya sebagai farmasi buku yang akan menceritakan buku ataupun yang akan prescribe buku-buku kepada orang yang memerlukan. Contoh-contoh bukunya macam buku motivasi ataupun ada buku-buku novel ataupun buku-buku yang dapat membantu pengguna dalam yang memperbaiki dirinya ataupun untuknya melupakan masalahnya ataupun untuknya menyelesaikan menjadi terapi kepada mindanya lah. Jadi ada beberapa buku dekat pustaka tu ada banyaklah buku yang ada unsur-unsur biblioterapi. Jadi macam boleh dikatakan stres lah. Okey. Munnya stres nak boleh baca buku apa yang suka, macam buku masakan jahitan ataupun lebih punya minat dengan management yang boleh baca buku management. Selain daripada buku kalau lukisan ada tak berbentuk terapi? Lukisan dia lebih pada lukisan lah, terapi lukisan lah. Okay. Tapi yang ini biblioterapi adalah pembacaan. Pembacaan. And then bukan sahaja pengguna ataupun pembaca yang membaca buku tetapi pustakawan ataupun staf yang boleh menceritakan buku kepada pengguna yang memerlukan. Contohnya kanak-kanak lah. Kanak-kanaknya si baca, kadang-kadangnya si baca, kita tolongnya baca, kita ceritakan buku Contohlah di situ kami ada contoh-contoh lah. Contohnya macam buku tu I Still Love You Dad. Mungkin kita baca ni just buku-buku biasa, tapi dalam buku tu menceritakan tentang perceraian. Mungkin kita dapat kita ceritakan dengan terus terang kepada kanak-kanak yang mungkin mengalami situasi di mana mungkin ibu bapanya bercerai ataupun
salah seorang daripada parentnya mungkin ingin berkahwin lagi dan memperkenalkan orang baru ya kepada anaknya. Kadang-kadang kita sih boleh terus terang cerita pada anak-anak, tapi kita boleh menceritakan ataupun mengaitkan situasi ya melalui pembacaan. Jadi tu antara buku tu yang menceritakan macam inilah penerimaan kanak-kanaknya terhadap orang baru dalam kehidupan ibunya. Itulah salah satu buku yang ada ciri-ciri dan unsur-unsur biblioterapi yang boleh menjadi terapi kepada seseorang yang mengalami situasi-situasi yang mungkin mengganggunya pun minda atau mengganggunya pun emosinya. Itu adalah satu contoh lah. Jadi biblioterapi itu bukan khusus kepada orang dewasa sahaja, malah boleh digunakan kepada kanak-kanak sehinggalah golongan senior citizen. Tapi macam kanak-kanak seperti yang you cakapkan tadi kan, dia sih perlu membaca, kita yang baca untuknya. Jadi kita membaca, kita polanya macam storytelling. Ya, macamnya. Okay. Kadang-kadang biasalah macam kanak-kanak mungkin umurnya dalam 3-4 tahun mungkin dia belum pandai membaca lah. Jadi untuk menyenangkan mungkin kita akan ada mula sesi bercerita untuknya macamnya lah. Jadi kalau buku not yang ini untuk kanak-kanak, kalau yang untuk orang dewasa tu, contoh terbaik bagi kami ialah Chicken Soup for the Soul. Ada himpunan-himpunan cerita mengikut kategori-kategorinya. Contohnya macam tu Chicken Soup for the Teenage Soul, The Real Deal Challenge. So ada macam-macam cerita dalam tu. Mungkin ada yang berkaitan dengan seseorang yang memerlukan terapi minda. Mungkin situasi ataupun perkara-perkara yang ditulis dalam buku tu ada kaitan juga dengan sidaknya. So kira macam dia baca buku dan buku dia bercerita dengannya. So kenapa yang ada macam tu? Rupanya ada lagi orang yang ada masalah yang lebih kurang macam aku tu. So yang mungkin dia akan membantunya dalam muhasabah inilah. Contohnya macam tu. Ada kisah. Buku tak buku motivasi. Jadinya macam berkenaan dengan macam ni orang yang cope dengan pandangan dan pandangan orang lain terhadap dirinya. So mungkin macam dia sentiasa terfikir-fikir apa yang dicerita orang lain berkenaan dirinya. Jadi dia boleh baca buku tu, dia jadi motivasi untuk dirinya untuk terlalu bingung dengan apa yang diketahui. Macam lah tu antara buku yang boleh menjadi terapi minda kepada kepada seseorang lah. Contohnya macam buku-buku berkenaan dengan mungkin ada survival untuk sesetengah penyakit seperti cancer survival. Kita ada beberapa buku yang berkaitan dengan cancer ataupun survivorship. Macam ni sidaknya survive. Kita ada buku berkenaan dengannya. Dia adalah antara dua terapi minda kepada survival pesakit lah. Jadi apakah program adakah perancangan untuk program biblioterapi itu? Buat masa tu Pustaka Negeri Sarawak setidaknya untuk tahun lah mungkin dalam ada usaha untuk melebarkan perkhidmatan perpustakaan tu kepada golongan underserved. Underserved tu maksudnya macam mungkin di rumah orang tua, macam pengguna-pengguna yang memerlukan memerlukan perkhidmatan buku dan juga memerlukan perkhidmatan terapi buku tu lah, biblioterapi tu setidaknya boleh pergi mungkin kena akan bekerjasama dengan Jabatan Penjara, golongan rumah-rumah kenangan ataupun mungkin rumah pusat-pusat pemulihan. Setidaknya memerlukan buku-buku yang macam tu lah, motivasi, buku-buku terapi minda. Jadi boleh membantu dalam setidaknya memperbaiki memotivasikan diri lah. Jadi tidaknya kita meminjamkan buku yang keluar. Yes, dia dikira macam institusinya
boleh pinjam buku ya secara baklon. Jadi setidaknya akan pilih-pilih buku yang bersesuaian dengan target pengguna setidaknya. And then kita akan pinjamkan dalam paling kurang pun 50 buah buku sudah boleh pinjam. 50 sehingga 200 buku. Oh, 200 buku. Untuk berapa lama tempohnya peminjaman? Peminjaman tu sebulan lah, sebulan dan tidaknya boleh renew. Sehingga setidaknya mau tukar lagi mengguna buku lain, setidaknya hantar balik dan pinjam balik lah. Ini lebih kurang macam pengguna biasa kita lah, setidaknya pinjam buku habis pula ataupun masih mau baca renew macamnya lah. Seronok tu sebab seperti yang kita cakap tadi kan, untuk sidak penjara, untuk sidak orang tua. Jadi buku ya cuma dalamnya memang bagi untuk sidaknya release tension lah kata orang tadi, supaya daknya si boring gila apa yang disikan, daknya nak duduk ajak nak, daknya si tahu apa daknya ada free time kata orang. Okey, selain daripada jabatan agensi yang Puan Rozana cakapkan tadi, jabatan ni lagi yang macam sekolah-sekolah ke ada juga diberi pinjaman macam tu? Ya, sekolahnya bukan setakat agensi kerajaan, sekolah juga lekat yang pun ada kampungnya ada mini library. Agensi lah, department ataupun company mestinya ada mini library ataupun college setidaknya boleh menggunakan perkhidmatan baklon kamera untuk lah. Okey, program tu ada diwawarkan lah dalam website pustaka kan? Ya, ada diwawarkan, ya ada dipromosikan dan juga macam biasanya macam kita ada literasi maklumat, memang akan ada dipromosikan kepada jabatan ataupun agensi-agensi lah. Oh, okey. Seperti yang kita sedia maklumkan sekarang kata orang COVID-19. Jadi orang susah nak datang ke Pustakaan Negeri Sarawak. Macam ni kita nak menyuruh sidaknya datang untuk ambil buku tu. Sama ada kita ada mula perkhidmatan lain selain daripada orang yang datang, kita menghantar. Ada sih macam ni. Buat masuk tu kita ada perkhidmatan book based service. Jadi selain untuk mengelakkan orang ramai tu bergerak banyak elak ataupun terlalu banyak pergerakan sosial semua. Jadi instead of setidaknya pergi stok pinjam buku, kami orang boleh ada sediakan perkhidmatan menghantar buku. Jadi setidaknya request kepada pustakawan kami orang, and then kita akan menyediakan buku yang maunya, and then kita hantar ke tempatnya. It's either hantar ke rumah ataupun ke pejabatnya lah, ataupun mana-mana tempat yang convenient. Tapi tu tadi kita lebih kepada sidak agensi tadi mungkin yang pun ada focal person yang datang ambil kan? Ya, memang setidaknya nang ada wakil lah dari agensi, setidaknya contoh mungkin di college pustakawannya yang akan datang ambil buku ya banyak-banyak, and then yang akan buat ke yang untuk pustakaan lah. Okey, seronok macam bibliografi tu sebenarnya. Okey, ada apa-apa lagi yang kita nak promote lagi Puan Rozana selain daripada bibliografi? Mungkin ada kata-kata akhir ya sebelum kita menghabiskan bicara pustakawan kita pada kali ini. Okey, dalam kita menghadapi gejala pandemik kini tu lah, bukan alasan untuk kita bukan alasan untuk kita membaca ataupun mencari ilmu, mencari bahan bacaan. Selain daripada kita boleh pinjam buku, kita boleh gunakan perkhidmatan lain secara digital lah. Boleh dikatakan selamat jual lah, kita perlu keluar pergi sini-sini. Jadi Pustaka Negeri Sarawak ada menyediakan digital collection juga lah, online resources. Kita boleh pergi ke website Kemerang untuk dapatkan login ke angkasa lah, untuk dapatkan bahan-bahan online yang ada disediakan. Jadi keterbatasan pergerakan toksik menghalang kita untuk mencari ilmu seluas ini. Cuma yang tinggal mau aja. Okey, saya rasa itu sahaja
Puan Rozana. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rozana kerana sudi meluang masa dengan kita pada petang ini. Jadi semoga perkongsian beliau mengenai biblioterapi memberi manfaat kepada kita semua. Jadi Pak katanya tadi, sekdar alasan waktu untuk kita sekdar mencari ilmu. Ilmu boleh didapati di mana-mana sahaja anda berada, sebab lagi pun website pustaka hanya 24/7 kan, betul sih, yang boleh kita surf browse-nya 24 hours. Jadi di mana saja anda berada, asalkan ada line internet kata orang boleh ajak kita baca online digital. Dalamnya ada banyak sekali bahan yang kita boleh baca, seperti e-gazette, online journal dan sebagainya. Jadi sekian itu sahaja daripada pihak kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rozana sekali lagi dan sudi bersama kita dalam bicara pustakawan kali ini. Sekian, itu sahaja.